ini tiupan perkauman mudah dibuat, tetapi yang memerintah selama ini ialah UMNO, bukan orang lain. Hadirin yang dihormati sekalian, di atas ketidakseimbangan selepas merdeka, orang-orang Melayu tertinggal dalam bidang pelajaran, dalam bidang hak milik tanah, dalam bidang perdagangan. Maka tercetuslah peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei satu peristiwa yang menyedihkan. Bila berlaku peristiwa 13 Mei, tuan-tuan sekalian, waktu itu lebih kurang sama tahun 69, lebih kurang sama tahun 99. Di atas kelalaian pemimpin-pemimpin UMNO, orang Melayu bangun menolak UMNO. Mereka kalah teruk di Kelantan. Terengganu hampir pas memerintah. Di Kedah kita dapat keputusan tahun 69 sama seperti tahun 99, yaitu PAS dapat 1/3 kerusi Dewan Undangan Negeri. Kita dapat menang di Parit Bunta dan Parit. Tahun 99 juga kita menang di Parit Bunta dan Parit. Kita membuat kemaraan yang baik di Melaka. Ada calon-calon kita kalah dengan ratusan undi. Tahun 69 juga kita membuat inroad yang baik di Johor. Maka tuan-tuan sekalian, dalam keadaan yang sebegitu rupa, UMNO tergugat. Terutama sekali mereka sukar untuk memerintah Selangor dan Perak. Kemaraan parti pembangkang yang hebat pada waktu itu ialah 3P, PPP. Jalan lain tidak ada untuk menyelamatkan kedudukan UMNO. Mereka menghulurkan tangan kepada PAS. Di atas sebab musabab, keadaan-keadaan yang tertentu pada waktu itu, maka pemimpin PAS bersetuju untuk bekerja sama. Tambahan pula, pemimpin UMNO bertukar ganti. Tengku Rahman yang merasakan bahawa ada kesilapan yang dia lakukan, walaupun Tengku Rahman seorang manusia yang kita tahu banyak kebaikan yang dia lakukan. Kita bila hentam orang bukan hentam cara hentam buruk ke semua, ada baik dia. Kebaikan Tengku yang tak dapat dilupai oleh sesiapa. Tengku tidak menggunakan jawatan untuk mencari kekayaan pribadi. Tengku bila bersara dari Perdana Menteri, hartanya hanya sebuah rumah, iaitulah rumah di Batu Peringgi. Tengku Rahman seorang yang bergiat menubuhkan perkim untuk mengajak orang bukan Islam memeluk agama Islam secara besar-besaran. Jasa-jasa Tengku ini tak dapat kita lupakan. Di samping kelemahan-kelemahan yang lain, naik Allahyarham Tun Razak, beliau ini dikatakan pemimpin yang berorientasikan luar bandar. Dan beliau, tuan-tuan sekalian, sepanjang zaman Tengku, beliau bertugas sebagai Menteri Pelajaran dan Menteri Luar Bandar. Bila beliau jadi Perdana Menteri, maka tumpuan diberikan kepada pembangunan luar bandar. Kritik-kritik sebelum 13 Mei cuba diperbaiki. Orang Melayu yang tidak bertanah diberi tanah. Bumi Putra atau orang Melayu yang tidak maju dalam pelajaran diperbanyakkan beasiswa untuk beri kepada orang Melayu yang ada potensi untuk belajar di universiti atau institut pengajian tinggi. Apa yang dilakukan oleh almarhum Tun Abdul Razak sikit sebanyak melegakan rakyat dan juga melegakan pihak PAS. Maka bukan setakat tangan dihulur disambut, bahkan berpeluk memerintah sekali selepas itu. Inilah suasana orang Melayu berada dalam keadaan cukup damai dan cukup tentram. Seperti biasa, orang baik memerintah tak lama. Kalau hak jahat, lama. Dia bukan jenis pelepah nyok. Bila dia masak, dia kering, dia luruh. Ini jenis pelepah pisang. Lagi tua, lagi lihat. Kalau kita tarik, tuan-tuan sekalian, dia tak putui, melainkan kadang-kalanya pokok pisang yang tumbang. Hak jenis pelepah pisang ni kita kena cantai.
Faham lah tu kan? Orang Johor cerdik belaka, tapi tak mengundi tak cerdik sikit. Jangan marah, marah aku jual. Para hadirin yang dihormati sekalian, almarhum Tuan Razak meninggalkan kita dalam suasana perpaduan di peringkat baru. Maka muncullah Perdana Menteri daripada Johor, Tun Hussein On. Di zaman Tun Hussein On, banyak perkara dilakukan. Terutamanya Tun Hussein mau Bumi Putra, orang Melayu, menikmati kekayaan dalam negeri ini. Oleh itu Tun Hussein On menumpukan dalam usaha menubuhkan tabung-tabung Bumi Putra, khasnya PNB, Permodalan Nasional Berhad, melahirkan amanah-amanah saham supaya orang Melayu kalau ada RM10 boleh beli saham RM10, ada RM100 boleh beli RM100. Artinya kekayaan negara akan dinikmati secara ramai oleh orang Melayu dan Bumi Putra melalui tabung-tabung yang didirikan. Timbalan beliau ialah Dr. Mahathir Mohamad. Dalam keadaan tuan-tuan sekalian politik yang harmoni itu, berlaku politik adu domba di Kelantan. Sebagai sebuah parti yang bergabung, sepatutnya kerajaan Barisan Nasional, pemimpin UMNO menghormati status quo, yaitu status quo kita pada waktu itu ialah PAS berada dalam Barisan Nasional mesti dirundingi perkara-perkara penting dengan pemimpin PAS. Tetapi bila berlaku pergolakan di Kelantan, demonstrasi-demonstrasi ciptaan yang dianjurkan terutama oleh Ibrahim Ali dan rakan-rakannya, Dr. Mahathir Mohamad yang jadi timbalan Perdana Menteri pada waktu itu pergi ke Kelantan sepatutnya berunding dengan pemimpin PAS, tetapi beliau pergi berunding dengan pemberontak-pemberontak ini. Artinya Dr. Mahathir manusia yang tidak pernah menghormati organisasi. Faham atau tidak? Dia pergi runding dengan Pak Ibrahim Ali, tidak berunding dengan PAS yang memerintah pada waktu itu. Burukkah kita, baikkah kita? Kita adalah komponen Barisan Nasional. Tetapi Dr. Mahathir pergi berunding dengan golongan-golongan demonstran, golongan-golongan yang membakar tayar buruk di Kelantan. Akhirnya tuan-tuan sekalian, golongan ini rasakan mereka dapat perlindungan daripada kerajaan persekutuan. Mereka makin puas, makin ganas, sehinggalah Kelantan didaruratkan. Artinya negeri Kelantan diambil melalui akta darurat. Selepas darurat 3 bulan, selepas itu dipulihkan dan diadakan pilihan raya segera dalam keadaan PAS tidak bersedia apa-apa kerana kita dilanda darurat pada waktu itu. Hasil daripada itu kita kehilangan negeri Kelantan, sehinggalah kita dapat 2 kerusi yang dianggap batu nisan. Bukan soal kalah tuan-tuan sekalian. Soalnya di sini Perdana Menteri Malaysia seorang manusia yang tidak menghormati janji. Ni tuan-tuan kena faham. Hak depan ni faham, yang belakang tu tak menghormati komponen. Dan tuan-tuan sekalian, selepas itu PAS tuan-tuan sekalian sebelum diisytiharkan darurat disingkirkan daripada Barisan Nasional. Maka tuan-tuan sekalian, seperti yang tuan-tuan ketahui, bila kita keluar daripada Barisan Nasional, PAS berada di tahap yang cukup lemah. Pemimpin-pemimpin kita, aktivis-aktivis PAS merajuk bila PAS menyertai Barisan Nasional. Di antaranya yang mengambil sikap menjadi pendakwah bebas, sebelum itu menjadi penceramah PAS yang cukup hebat. Di antaranya Pak Yazid Jaafar. Pak Yazid itu macam Salahuddin kita lah. Zakaria Ansari buka pondok, Ghazali Hasbullah buka pondok, Ustaz Syari menubuhkan Arkam, Ustaz Zahari daripada Kedah Setiausaha Perhubungan, dia tinggalkan Setiausaha Perhubungan,
tumpu ke sekolah Pak Junid. Artinya tuan-tuan sekalian, dengan penyertaan kita dalam Barisan Nasional, kita hilang terutama pemimpin-pemimpin PAS di peringkat pertengahan. Bila kita ditendang keluar daripada Barisan Nasional, orang-orang seperti itu tidak kembali aktif. Bahkan mereka mengambil sikap berkecuali dalam politik ataupun memberi sokongan semula, tetapi usia mereka telah memakan tua. Maka tuan-tuan sekalian, bergeraklah PAS pada tahun 78 dalam keadaan kita cukup lemah. Saya sendiri tuan-tuan sekalian masuk PAS tahun itulah, masa PAS tinggal 2 kerusi itu. Kita membina semula, bergerak ke sana, bergerak ke sini. UMNO waktu itu cukup kuat, sehingga mereka bertindak kepada orang Melayu di Mamali pun UMNO terus mendapat sokongan orang Melayu. Mereka cukup kuat, hebat tuan-tuan sekalian. Tekanan terus diberi kepada PAS. Kita ini, pemimpin kita masuk keluar ISA. Aku sendiri 2 kali. Tak apa, itu bukanlah kita ungkit, tapi nak menggambarkan jalan yang sukar kita lalui sejak daripada tahun 78, selepas kita hilang penyokong di peringkat pertengahan terutama sekali. Pemimpin di peringkat kawasan menjadi lemah. Setelah mereka keluar daripada Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin itu terus lemah ataupun terus menyertai UMNO. Kita bina, kita kerja. Berlaku perpecahan yang pertama dalam UMNO secara dahsyat pada tahun 87, di mana Angkara, orang yang adalah ni juga lah, bertembung dengan Kuli. Maka pecahlah tuan-tuan sekalian, lahirlah serpihan 46. 46 ini berkawan dengan kita. Hasil daripada Angkatan Perpaduan Ummah, kita berjaya memerintah negeri Kelantan. 46, tahun 96 mengambil keputusan balik semula kepada UMNO setelah habis gas. Gas habis, baliklah. Kita terus lagi bekerja. Tiba-tiba tahun 97 berlaku kemerosotan ekonomi dan berlaku tindakan politik yang dahsyat kepada orang nombor 2, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hasil daripada itu lahirlah Parti Keadilan Nasional. Orang tanya saya, apakah keadilan ini akan ikut jejak langkah 46? Saya kata no. Sebab beza dua parti ini cukup jauh. UMNO 46 parti itu ramai kapten tapi tak ada klasi. Dalam keadilan sekarang, kapten tak ramai, klasi cukup banyak. Parti ini didokong oleh anak-anak muda, kebanyakannya yang belum pernah menyertai UMNO. Oleh itu, apalah rindu mereka nak balik pada UMNO. Kebanyakan tak pernah jadi ahli UMNO. Betul atau tidak? Chandra Muzaffar, adakah pernah jadi ahli UMNO? Tak. Dr. Jomo pernah jadi ahli UMNO? Dia PRM lah. Begitulah juga yang lain-lain, penyokong-penyokong yang dipanggil reformasi di Lembah Kelang. Golongan ini kebanyakannya golongan pelajar, pensyarah, pekerja-pekerja kilang. Golongan ini kebanyakannya dulu belum pernah menyertai UMNO. Oleh itu mereka tak rasa rindu untuk balik pada UMNO. Dan keadilan ini kebanyakannya anak-anak muda yang menyokong mereka. Bila berlaku perpaduan dua parti ini, Keadilan dan PAS, maka tuan-tuan sekalian, pilihan raya tahun 99, itulah hasilnya. Orang Melayu bersama kita sekarang lebih kurang 64%. Orang Melayu bersama UMNO tinggal 34%. Orang Melayu bersama UMNO agak lebih sikit di negeri Johor dan Melaka. Lain-lain negeri semuanya UMNO ketinggalan. Tambah lagi negeri Kedah, walaupun di situ Perdana Menteri, di situ terdapat Korun, rakyat Kedah tak peduli lagi kepada Maha dan Korun.